Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Ikram TV dan juga page sukan, portal sukan yang paling power dalam satu dunia. Cerita kita pada hari ini adalah tentang satu pasukan yang semua orang tak jangka kedudukan dan juga keadaan dia pada hari ini. Kelab ni tak lain adalah Manchester United atau nama manja dia MU. Apa yang berlaku pada MU pada hari ini, pada saat ini, pada ketika ini memang tidak dijangka oleh penyokong, pembenci, pemerhati, peminat dan semua jenis per lagi. Dan pada awal musim hari itu, sebelum Liga bermula, kalau kita perhatikan, MU sangat-sangat tajam, sangat-sangat tangkas, sangat-sangat cerdik dalam jendela perpindahan, di mana pada awalnya diorang berjaya mendapatkan dua pemain yang mempunyai nama besar, iaitu Jadon Sancho dan juga Rafael Varane. Dan selepas Liga bermula dan sebelum jendela perpindahan ditutup, MU berjaya membawa pulang legenda kelab Cristiano Ronaldo kembali ke Old Trafford. Pada waktu tu banyak pihak, ramai orang menjangkakan bahawa MU bakal mencabar kejuaraan Liga. Yelah, tengok dengan senarai pemain yang ada tu memang gerun lah. Tapi tak sampai separuh musim perjalanan Liga, pengurus pada waktu tu Ole Gunnar Solskjaer telah pun dipecat. Dipecat sebab prestasi pasukan yang terumbang-ambing. Selepas Ole dipecat, digantikan sementara oleh Michael Carrick dan digantikan oleh pengurus sementara sekali lagi, iaitu Ralf Rangnick. Pada awal pelantikan Rangnick, ramai penyokong-penyokong MU agak excited sebab Rangnick mempunyai reputasi sebagai seorang profesor, sebagai seorang yang dianggap sebagai bapa pembangunan mazhab gegenpressing. Dan ada beberapa pengurus yang mengamalkan mazhab gegenpressing pada hari ini dikatakan menimba ilmu daripada Ralf Rangnick. Perlawanan pertama bawah Rangnick tengok, wish, ada improvement. Tapi along the line, Rangnick dilihat gagal untuk membawa MU ke tempat yang sepatutnya. Dalam tempoh 17 perlawanan Liga yang pertama, MU hanya menang 8 kali, seri 6 kali dan juga kalah 3 kali. Tapi macam mana pun, pada waktu tu MU masih lagi on track, boleh katakan on track lah, untuk mendapatkan slot kelayakan ke Champions League pada musim hadapan. Segala-galanya berubah pada bulan April. Pada bulan April, perlawanan pertama pada bulan 4, diorang seri 1-1 sama dengan Leicester City, dan yang kedua diorang kalah 1-0 kepada Everton. Selepas perlawanan Everton ataupun sepanjang bulan 4, MU hanya menang sekali dan kalah 3 kali. Apa dah jadi sebenarnya? Punca kenapa MU hanya mampu menang sekali dalam sepanjang bulan April adalah kerana ketiadaan pemain tengah dari Brazil, wonderkid Fred. Fred semasa Ole dan juga semasa Rangnick adalah dua Fred yang berbeza. Itu kita cerita di hujung video ni nanti. Kalau kita tengok, sejak Rangnick mengambil alih, Fred telah diturunkan dalam 14 perlawanan Liga. Daripada 14 perlawanan tersebut, 12 kali Fred diturunkan di dalam starting 11 ataupun starting line up. Sepanjang Fred diturunkan, MU dilihat tidak pernah kalah. Power tak power Fred? Power lah. Kecuali ketika menentang Manchester City dan juga ketika menentang Everton. Lawan Everton tu pun MU kalah sebab Fred injured dan dikeluarkan pada minit ke-36. Bayangkan kalau Fred meneruskan permainan tak injured sampai habis minit ke-90. Confirm Everton kalah 5-1, 6-1. Saya yakin sangatlah dengan Fred ni. Dalam perlawanan tu juga, Fred dikeluarkan sebab mengalami kecederaan di pangkal peha. Lepas tu direhatkan sepanjang bulan April dan dikhabarkan tak akan mampu kembali sampai Liga habis. Sukan C pun dia tak sempat nak main. Memang kesian dekat Fred ni. Jadi kalau kita tengok perlawanan sepanjang bulan April, MU dia kalah kepada Arsenal, kalah kepada Liverpool, seri dengan Chelsea dan hanya mampu menang menentang pasukan yang sudah pun disahkan tersingkir ke Liga kejuaraan, iaitu Norwich City. Fred di bawah Ole, saya antara orang yang paling membenci, mengeji Fred ni, sebab sebagai penyokong MU, kita tengok jentera tengah yang sangat-sangat tidak efektif. Kalau kita tengok Fred masa zaman Ole tu, especially pada musim ni, dia tak tahu apa fungsi dia. Nak kata defensive midfielder, tak defensif. Nak kata attacking, tak attacking. Kalau nak kata defensif, setiap kali opponent serang, opponent senang-senang masuk sampai ke centre back. Kalau nak kata attacking midfield, tak ada gerakan-gerakan ataupun hantaran-hantaran yang berkualiti berjaya dihasilkan oleh wonderkid ini. Sepanjang musim ini di bawah Ole, Fred hanya menjaringkan 1 gol sahaja, iaitu ketika dalam
perlawanan pembukaan. Masa tu menang lawan Leeds United ke apa, saya lupa. Tapi di bawah Rangnick, Fred telah menjaringkan 3 gol dan juga melakukan 3 bantuan gol. Ini dalam liga sahaja. Dan tak termasuk 2 assist ketika perlawanan MU menewaskan Arsenal sewaktu Carrick menjadi pengurus sementara. Di bawah Rangnick, Fred kita boleh nampak bahawa dia adalah seorang proper midfielder. Saya puji ini. Dia banyak melakukan hantaran yang tepat, banyak buat hantaran yang berbahaya ke kubu lawan, banyak menang tackle. Dari segi high pressing, Fred sangat-sangat rajin dan sangat-sangat berbeza dengan Fred yang ada di zaman Ole. Saya tak tahu, mungkinlah Rangnick masuk, Rangnick bagi minum air penawar ke, mungkin bagi ada baca-baca sikit ke, mungkinlah, saya tak pasti. Tapi kesimpulan yang saya boleh buat, MU kehilangan slot ke Champions League dan mungkin kehilangan slot ke Liga Eropah pada musim ni dan hanya mampu mendapat slot ke Europa Conference League adalah kerana ketiadaan Fred.